center adalah daripada surah Sabah, surah yang ke-34 ayat yang ke-13, di mana ayat ini menceritakan tentang perjuangan Nabi Sulaiman. Kami berhasrat untuk meneruskan perjuangan Nabi Sulaiman. Apakah perjuangan Nabi Sulaiman? Baginda memberikan perintah kepada jin dan manusia untuk membina 4 perkara. Yang pertama sekali adalah maharib. Yang kedua adalah tamathil. Yang ketiga adalah jifan. Yang keempat adalah kudur. Mari kita perhatikan apakah maksud maharib, tamathil, jifan dan kudur menurut kupasan para ulama tafsir. Maharib ini, kalau kita lihat, ia adalah bangunan yang tinggi untuk ditunaikan di dalamnya salat. Ini disebut oleh Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi, Al-Makanul Murtafi' Lis-Salah. Kerana tidak sepatutnya ada bangunan yang lebih tinggi di atas muka bumi Allah, melainkan masjid yang dikumandangkan ayat-ayat Allah. Dan kalau kita perhatikan perkataan maharib di dalam Al-Quran hanya sekali, tetapi perkataan mihrab terdapat sebanyak 4 kali. Dan ayat-ayat berkenaan kebanyakannya cerita tentang Nabi Zakaria alaihi salam, Maryam alaihi salam yang mendapat rezeki di dalam mihrab. Malaikat datang kepada Nabi Zakaria mengumumkan rezeki anak pun ketika Nabi Zakaria dalam mihrab. Jadi mengapa Allah Ta'ala menyebut maharib? Ya, kerana Nabi Sulaiman mahu Bani Israel dapat menunaikan salat, membaca ayat-ayat suci Taurat dan Zabur di dalam masajid, di dalam maharib yang tinggi-tinggi. Bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi perkara nombor 1 yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman adalah agenda membaca ayat-ayat Allah. Sama ada dalam salat ataupun di luar daripada salat. Biar tersentuh hati ini dengan ayat-ayat Allah. Memahami dan melakukan tadabbur. Yang kedua adalah tamathil. Tamathil ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 2 kali. Satu adalah ketika Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim menegah dan mengharamkan daripada kaumnya menyembah tamathil. Tamathil ini berasal daripada perkataan mithlu ataupun mathala, iaitu bangunan, patung, sama ada daripada kayu ataupun batu yang mithlul ins, yang kelihatan seperti manusia ataupun seperti binatang. Maka itu namanya tamathil. Ia diharamkan dalam syarak. Islam mengharamkan patung dalam rupa paras manusia. Tetapi Nabi Sulaiman selaku pemerintah dan penguasa, syariat Bani Israel ketika itu tidak melarang. Ini kerana maqasid ataupun matlamat Nabi Sulaiman membina patung-patung berkenaan, kata Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, Nabi Sulaiman membina patung-patung berkenaan untuk mengingatkan kaumnya Bani Israel tentang kaum-kaum terdahulu yang tidak bersyukur kepada Allah. Kerana ini surah Sabah, surah yang bertemakan kesyukuran kepada Allah. Jadi bila kita dah berada dalam maharib, kita membaca ayat-ayat tentang kaum 'Ad contohnya, kaum Thamud contohnya. Jadi Nabi Sulaiman yang memikirkan kaedah bagaimana bila diorang keluar daripada masjid, daripada maharib, yang mereka baca ayat-ayat tentang kaum terdahulu, tetapi tak ada sebarang gambaran, khayalan, imajinasi tentang kaum terdahulu. Maka patung-patung itu dibuat dalam rupa paras kaum terdahulu untuk mengingatkan Bani Israel. Jangan ulang kesilapan orang terdahulu. Kita pergi muzium pun kan ada patung-patung dan kita mengambil peringatan, bukan kita sembah, bukan kita puja. Jadi tamathil di situ adalah untuk membantu Bani Israel menggambarkan kaum terdahulu. Ia disebut juga mithlu, metafora. Wadrib lahum mathalan. Nak bagi nampak, maka Allah bawa kisah. Wadrib lahum mathalan, nak bagi nampak, Allah bawakan kisah. Tapi dulu punya cerita, ya, Nabi Sulaiman mendatangkan dalam bentuk fizikal. Jadi di sini fahamlah kita, Nabi Sulaiman nak memudahkan faham masyarakat kepada ayat-ayat yang dibacakan dalam masjid. Memudahkan faham masyarakat Bani Israel kepada ayat-ayat yang dibacakan. Boleh tak terangkan dengan lebih jelas? Dulu ceritanya buat patung, nak bagi nampak. Sekarang perjuangan kita di Tadabbur Center adalah memudahkan masyarakat faham ayat-ayat yang complicated barangkali. Maka sebab itu kami berusaha untuk mempelbagai kerujukan tafsir, sama ada bil ra'i atau bil ma'thur, supaya at the end of the day masyarakat faham. Gapo dia ayat ni maksudnya ustaz? Payah benar nak faham. Orang lain kecek tak faham-faham.
tapi harapnya ustaz-ustaz, asatizah dapat memudahkan kami faham. Yang ketiga adalah jifan kal jawab. Dalam bahasa mudahnya adalah piring gergasi yang memuatkan air. Jawab, ya ghayabatil jub, ada air. So, ini nombor 3, perjuangan Nabi Sulaiman, air percuma yang memudahkan bala tentera, memudahkan rakyat jelata, wa qudurir rasiyat, jamak kepada kidir, iaitulah periuk yang tak bergerak untuk dimasak bagi jumlah 1000 orang lebih. Jadi apa yang anda dapat fahami daripada yang ketiga dan yang keempat? Bila kita baca Quran dalam maharib dan kita terkesan dengan tamathil, what's next? Apa ciri-ciri orang tadabbur Al-Quran? Orang yang benar-benar tadabbur Al-Quran akan menjadi manusia paling bermanfaat pada manusia yang lain. Sebab apa? Nabi Sulaiman, dia tak boleh nampak rakyat kebuluran, kelaparan. Maka disediakan jifan kal jawab, satu tangki, satu piring gergasi seperti kolam untuk rakyat datang minum air daripada kerajaan. Juga untuk mendapat daging-daging masakan ataupun apa sahaja daripada kudur, dapur yang tak boleh nak digerakkan kerana muatan yang sangat berat. Jadi agenda Nabi Sulaiman bukan sekadar spiritual tetapi juga kebajikan kepada rakyat. Jadi menjadi harapan kami supaya Al-Quran yang dibaca oleh kita semua dapat melahirkan manusia yang tak boleh nampak orang susah di luar sana. Di musim pandemik khususnya. Al-Quran menyebabkan kita infak. Al-Quran menyebabkan kita kasihan belas pada orang. Al-Quran menyebabkan kita jadi lebih ramah dengan isteri dan anak-anak. Ini kayuku keberkesanan Al-Quran. Wa kana khuluquhul Quran. Terima kasih atas pusingan yang pertama. Terima kasih.